lepas. Bahan lepas 7-0 saya dengar speaker. Nampak saya ada. Kita orang kisahkan Dia nak bangkitkan isu macam ni, kita nak jawab dengan pantun juga. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7,5. Sungguh pun pandai tupai melompat, ada masa jatuh ke tanah. Kita menang Carabao Cup juga. Yang Berhormat, Kerajaan Negeri amat peka dan akan pembangunan yang pesat dan kesesakan lalu lintas yang dihadapi di daerah Barat Daya. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri telah merancang pelbagai inisiatif bagi menaik taraf kemudahan infrastruktur di daerah ini. Antara tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri bagi melegakan kesesakan lalu lintas di DBD adalah dengan membuat penyelarasan sistem lampu isyarat bagi mewujudkan Green Wave. Penyelarasan semula ini akan melancarkan lagi aliran trafik dan dijangka mengurangkan kesesakan yang dialami. Selain itu, Kerajaan Negeri juga bekerjasama dengan pihak polis dalam mengawal lalu lintas di persimpangan-persimpangan jalan yang mengalami kesesakan serta melaksanakan tindakan penguatkuasaan seperti saman, kapit dan tunda kenderaan oleh PBT bagi memastikan aliran trafik tidak terganggu. Bagi tujuan keselamatan, pemantauan lalu lintas dan pengawalan kesesakan, Kerajaan Negeri juga telah memasang sistem kamera litar tertutup ataupun CCTV di beberapa kawasan. Kerajaan Negeri juga mempunyai perancangan untuk menaik taraf sistem CCTV sedia ada yang akan dilengkapkan dengan sistem analitik video ataupun video analytics bagi meningkatkan keupayaan pengurusan lalu lintas dan keselamatan orang awam. Antara perancangan-perancangan lain bagi melegakan kesesakan di kawasan Bayan Baru termasuklah penaiktarafan persimpangan Jalan Tun Dr. Awang, Jalan Bukit Gambir dengan membina persimpangan bertingkat dan pembinaan laluan bawah tanah ataupun underpass di bulatan Bayan Baru. Kerja-kerja pembinaan ini akan dilaksanakan oleh pihak pemaju di bawah projek pembangunan PICC, Penang International Commercial City, yang dijangka siap pada tahun 2027. Kerajaan Negeri juga amat menyokong mod pengangkutan yang lebih mesra alam dengan menggalakkan penggunaan basikal melalui penyediaan laluan basikal baru dan menaik taraf laluan basikal sedia ada serta pembinaan jambatan dan jejantas basikal seperti yang disediakan di kawasan pesisiran pantai dari Georgetown ke Bayan Lepas. Dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian, Kerajaan Negeri juga komited dalam menambah baik perkhidmatan kenderaan awam melalui kerjasama bersama Rapid Penang. Bilangan bas akan ditambah secara berperingkat mengikut keperluan untuk penyediaan perkhidmatan yang lebih efisien dan berkualiti. Selain itu, Kerajaan Negeri juga mempunyai beberapa rancangan di bawah komponen projek pengangkutan awam dan lebuh raya baru di bawah PTMP bagi menangani masalah di Barat Daya. Contohnya, komponen projek Bayan Lepas LRT telah dirancang untuk menghubungkan kawasan Georgetown ke Bayan Lepas. Pembangunan Penang South Islands juga akan dihubungkan melalui projek lebuh raya PIL 2 dan PIL 2A. Yang Berhormat, sebenarnya banyak projek di sini. JKR bagi jawapan yang lebih khusus untuk kawasan Yang Berhormat, JKR akan melaksanakan projek menaik taraf Jalan Teluk Kumbar dari 2 lorong kepada 4 lorong dan perkara ini telah dimohon kepada Kerajaan Persekutuan. Yang Berhormat pun maklum, bertahun-tahun kita mohon, tapi kali ini kita telah mohon dengan penekanan sebagai projek keutamaan dan kita akan menjalankan kajian dan sedang menjalankan kajian terlebih dahulu untuk penyelesaian jangka masa pendek juga. Terima kasih. Terima kasih YB Esko yang memberikan respon persoalan mengenai kesesakan di Barat Daya dan terutama sekali di kawasan saya lah. Cuma saya nak bertanya mengenai status permohonan yang saya buat dan kita pun telah turun ke simpang Masjid Sungai Batu, yang mana kita telah
cuba rancang supaya kerajaan negeri campur tangan melalui MPP agar dapat dibuat satu penyelesaian jangka pendek untuk membesarkan jalan di Pefilat Sungai Batu ke Bukit Belah. Jadi saya nak dapatkan maklumat apakah statusnya sekarang dan adakah kajian telah dimulakan, dan juga jika kajian telah dimulakan, siapakah, pihak manakah ataupun adakah kerajaan negeri sendiri bersetuju untuk menanggung kos pelebaran jalan di seksyen berkenaan. Soalan yang kedua adalah memandangkan jalan FT6 ini adalah jalan federal. Ya. Selain usaha lagi mendapatkan peruntukan federal, kita tahu memang susah. Tetapi bagi saya, sebagai kerajaan negeri, kita juga perlu menjalankan langkah-langkah awal untuk kita merangka jajaran tersebut sama ada kos yang kita anggarkan sekitar 403 juta itu adakah mencukupi. Jika kerajaan pusat meluluskan kos 400 juta itu, adakah termasuk sekali dengan kos pampasan rumah-rumah yang terpaksa dirobohkan. Jadi perkara inilah yang saya cuba highlightkan supaya 403 juta yang dijawab dalam soalan bertulis saya itu, adakah ianya termasuk sekali dengan kos pengambilan tanah dan sebagainya. Sebab kita tak nak apabila diizinkan Tuhan dapat 403 juta itu, kemudian kita start untuk kos papasan dan sebagainya. Mohon. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Lepas. Sukacita dimaklumkan, kerajaan negeri telah pun setuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi melakukan kajian TIA dan juga untuk membuat reka bentuk bagi persimpangan Jalan Teluk Kumbar dengan Jalan Sungai Batu. Ianya telah pun diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan kini saya dipahamkan di peringkat lembaga tender kerajaan negeri. Setelah selesai lembaga tender untuk melantik perunding tersebut, maka kerja-kerja akan dilaksanakan dan dijangka mengambil masa 2-3 bulan. Kos projek secara kos akhir projek tersebut hanya akan diketahui selepas perunding membuat reka bentuk tersebut. Untuk soalan kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, selain daripada menunggu peruntukan daripada kerajaan persekutuan, sudah tentu kerajaan negeri tidak hanya duduk dan tidak membuat apa-apa. Langkah-langkah yang jangka masa pendek telah pun dilaksanakan, termasuk dengan penaiktarafan persimpangan Jalan Sungai Batu, Jalan Teluk Kumbar. Walaupun ia adalah jalan persekutuan, tapi kerajaan negeri mengambil inisiatif bersama-sama dengan JKR, Pulau Pinang dan juga MBVP untuk membuat apa yang kita mampu. Dan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai kos pengambilan tanah, adakah ianya termasuk dalam anggaran RM400 juta? Yang ni saya perlu confirmkan, tapi yang saya faham dia memang termasuk. Disebabkan kos pembinaan sendirinya tidak begitu mahal. Dia yang menjadikan 400 juta ni disebabkan pengambilan tanah. Biasanya projek kita nampak kos tinggi itu termasuk dengan projek rancangan tempatan banjir juga, disebabkan pengambilan tanah yang menjadikan kos begitu tinggi. Jadi kalau tak silap saya memang termasuk, tapi yang ni saya boleh semak dan akan dimaklumkan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Bunga. Ahli-ahli yang berhormat,